Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan lagi, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama dalam majlis ilmu perbincangan. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru, membawakan perbincangan kepada anda dan istimewa. Pada hari ini kita bawakan tentang perbincangan tafsir dan taranum. Kita akan menggunakan kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman karya agung Syekh Abdullah Basmeh yang ada di hadapan kami pada ketika ini. Mudah-mudahan semua penonton berada dalam keadaan baik-baik belaka. Di samping kita sudah pun bersedia untuk memberikan sepenuh jiwa dan raga kita untuk memberikan tumpuan untuk perbincangan kita. Baik, hari ini anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan mengenai tafsir dan taranum surah Yasin, rentetan daripada perbincangan yang sebelum ini. Surah Yasin pada ayat ke-24 hingga ayat ke-29. Dan tidak lupa juga untuk maklumkan kepada anda, anda juga boleh menyaksikan di siaran kita pada hari ini di secara HD di www.tonton.com.my. Baik. Seperti biasa, sebelum kita perkenalkan bintang ilmuwan kita, saya selalu maklumkan kepada penonton-penonton kalau dalam perbincangan tafsir dan taranum, alangkah lebih elok dan cantik kalau masing-masing penonton-penonton juga di hadapan pada ketika ini ada mushaf Al-Quran, boleh sama-sama kita rujuk bait demi bait, patah demi patah, supaya kita teliti dapat fahami setiap daripada perbincangan. Baik. Penonton-penonton, jadi kita bersama dengan bintang ilmuwan kita pada ketika ini, yakni Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, bersama dengan kita di studio untuk tafsir dan taranum dan perbincangan. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan ayat ke-24 hingga ayat ke-29. Seperti biasa, kita akan alunkan dahulu secara bertaranum dan kita lihat teliti, tadabbur, dan kita lihat tafsirnya untuk sama-sama kita fahami. Silakan Doktor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih Dai Azrin dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sedang penonton rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih permudahkan kita untuk sama-sama berada di dalam program yang sangat baik ini, program yang insya-Allah akan menyentuh hati-hati dan jiwa kita, iaitu program Tanyalah Ustaz. Dan pagi ini tuan-tuan, kita akan membaca dulu beberapa ayat daripada surah Yasin, surah yang menjadi amalan oleh kebanyakan masyarakat Muslim di Malaysia ini. Dan Ustaz akan baca dulu tuan-tuan dengan Tarannum Hijaz ayat ke-24 dan seterusnya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi
يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صدق الله العظيم. Jadi Ustaz minta dari Azrin dulu untuk membaca terjemahannya sebelum perbincangannya. Baik, terima kasih Ustaz untuk alunan bacaan Taranum sebentar tadi yang difahamkan menggunakan Taranum Hijaz yang kita bacakan untuk ayat ke-24 hingga ayat ke-29. Baik. Kalau kita perhatikan makna di sebalik ayat yang Ustaz bacakan kepada kita sebentar tadi, pada ayat ke-24 disebutkan pada kita, sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ke-25, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarlah nasihatku. Ayat ke-26, setelah ia mati, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Ayat ke-27, tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku serta dijadikannya daku dari orang-orang yang dimuliakan. Pada ayat ke-28, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu kami menurunkannya. Ayat ke-29, kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan yang dahsyat sahaja, maka dengan serta-merta mereka semua lenyap sepi, tidak dihidupkan lagi. Itu tuan-tuan yang boleh kita lihat dan kita teliti. Dan kalau tuan-tuan perasan juga, sebelum kita serahkan kembali kepada Al-Fadil Ustaz, kalau kita lihat di sini perbincangan kita pada ayat ke-24 hingga ayat ke-29, kita duduk di pertengahan di antara juzuk ke-22 hingga juzuk ke-23, dan pastinya dalam perbincangan ini ada sesuatu yang boleh kita keluarkan supaya dapat kita fahami setiap daripada intipati Al-Quran itu menyentuh hati manusia dengan perbincangan surah ataupun ayat yang disebut sebagai hati Al-Quran. Jadi Ustaz, bersama-sama kita lihat pada ayat yang ke-24 untuk kita sama-sama teliti. Silakan. Baik, terima kasih Azrin dan tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian. Sebelum kita masuk kepada perbincangan ya Azrin ya. Kita nak bincangkan sedikit dahulu, iaitu berkenaan dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Dan tuan-tuan, bacaan Al-Quran yang kita baca ini ada nama bacaannya, iaitu bacaan Hafs daripada Asim. Yang ini sebahagian besar yang membaca Al-Quran walaupun tidak mengetahui secara tepat, tetapi dia memang menjadi bacaan umum seluruh Malaysia. Seluruh Nusantara ini, bahkan seluruh dunia. Makkah Madinah membaca sama, iaitu bacaan Hafs daripada Asim. Baik, cuma di sana ada bacaan-bacaan lain yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya
bukan hanya satu gaya ini sahaja. Ada lagi yang lain yang sahih, yang mutawatir, yang boleh dibaca oleh sesiapa sahaja. Cuma di sini Ustaz sebut tadi tidak popular lah, tidak dibaca begitu. Cumanya yang ini kita nak menambah sikit pengetahuan tentang perkara ini, tuan-tuan. Ustaz ambil contoh pada ayat nombor 25 untuk bahagian qiraat ini, iaitu dengan qiraatnya Bazzi daripada Ibnu Katsir. Bazzi daripada Ibnu Katsir, ayat yang ke-25. Yang pertama sekali, Bazzi membaca inni itu, dia baca inniya. Inniya, dia ada baris ya tersebut. Kita baca inni. Dia baca inniya amantu. Itu satu. Yang kedua ialah bi rabbikum, dibaca dengan silah bil jamak, bi rabbikumu, 2 harakat. Baik. Ni Ustaz akan baca dulu, lepas ni minta Azrin pula baca. Boleh Ustaz. Baik. Bacaan Bazzi daripada Ibnu Katsir. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Itu bacaan Bazzi daripada Ibnu Katsir. Cuba minta Azrin saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya pendek ya. Oh, ya pendek. Sekali lagi. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Okey. Jadi itu bacaan Bazzi daripada Ibnu Katsir. Tapi dia rasa lain tak? Ya, lainlah dia berbeza sedikit. Tapi yang pentingnya adalah dia adalah bacaan yang dibaca juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita baca gitu, Azrin? Jawapannya boleh. Cumanya kita tak biasa, itu saja. Kalau contoh kita jadi imam, tiba-tiba kita nak baca macam itu, adakah kita kena bagi tahu dulu pada jemaah di belakang? Maklumkan dulu pada jemaah. Dan seelok-eloknya ialah jemaah yang memang pernah belajar perkara tersebut. Kalau jemaah kita balik kampung aja, tiba-tiba kita nak baca gitu, Ustaz nasihatkan jangan. Takut dia salah faham. Salah faham. Dia ingat Quran baru turun ke apa. Dia kata budak ni baru balik belajar aja 4 tahun, tiba-tiba dah baca Quran wahyu yang lain. Susah kita nak. Jadi menimbulkan huru-hara kepada jemaah. Jadi tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian, itu untuk pembelajaran kita yang ringkas tentang ilmu qiraat. Di sana ada bacaan yang lain, bacaan yang dibaca juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca sama pahala, yang dia punya kaedahnya juga betul. Tinggal lagi kita tidak biasa sahaja. Subhanallah. Jadi hari ini kita dapat ilmu baru, cara bacaan yang disebutkan sebentar tadi dari Bazzi, dari Ibnu Katsir yang kita sebutkan, dan kita belajar sesuatu cara bacaan yang baik dan juga sempurna yang terus dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, baik kita bertemu kembali untuk teruskan perbincangan kita tafsir dan taranum surah Yasin ayat ke-24 hingga ayat ke-29. Kalau tadi kita dah belajar sesuatu cara bacaan yang baru, bukan baru, cuma baca bacaan yang lain seperti mana juga yang telah dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bazzi dari Ibnu Katsir pada ayat ke-25 sebentar tadi Ustaz kongsikan kepada kita. Baik, untuk membuka tirai perbincangan kita nak melihat ayat ke-24. Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini yang akan kita bincangkan. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih Azrin dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Surah Yasin adalah satu surah yang sangat dekat dengan hati kita. Betul. Maksudnya banyak di kalangan masjid malam Jumaat baca Yasin. Teruskanlah tuan-tuan. Abaikanlah apa orang nak kata tu kan. Yang penting sebahagian daripada kita itulah dia ketemu Quran pada malam Jumaat. Kalau tidak baca, tak ada Quran ni sebenarnya. Dan Ustaz dah buat kajian tentang perkara ini. Masyarakat kita sebenarnya kebanyakannya jauh daripada Al-Quran. Bukan semua, tapi ramai juga yang begitu.
Jadi yang mereka boleh jumpa betul dalam masalah ini ialah orang yang memberi masa kepada Al-Quran, termasuklah malam Jumaat. Ada. Kalau tanya kenapa tak pilih malam lain? Ya, pihak masjid dia ada pengurusan dia. ada pengurusan. Kena minggu ini kita baca Yasin malam Isnin. Boleh aja, tak masalah. Nah, minggu depan malam Selasa. Minggu lepas tu malam Rabu. Makmum pun tanya apa pasal ni Pak Imam tak konsisten. Tak konsisten. Susah kita nak ingat. Jadi dipilihnya malam Jumaat. Jadi tuan-tuan tidak ada masalah dengan ada hadis yang umum tentang kelebihan bacaan Al-Quran. Baik. Saya nak rahmat Allah sekalian. Jadi kisah ini adalah berkenaan dengan kisah satu orang nak kata alim di kalangan pengikut para nabi, ya, iaitu namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar. Habibun Najjar ini adalah satu orang yang beriman kepada Rasul. Ayat ini telah dibincangkan oleh asatizah kita yang lain sebelum ini. Iaitu dia beriman dan dia menyembunyikan iman pada asalnya. Jadi apabila dia Rasul itu orang tolak apa semua, dia pula bangun mengatakan bahawa ikutlah Rasul ini. Ada ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kamu ikutlah orang ini yang tidak minta apa-apa upah pun. Dia buat ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya terdedahlah dia adalah seorang yang beriman. Baik, tuan-tuan, dia menyebutkan di sini ini idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku ini adalah kalau tidak beriman, yakni syirik, dalam sesat yang nyata. Itu kata Habibun Najjar. Kemudian disambung lagi dia sebut inni amantu bi rabbikum fasma'un. Terdedah sungguh adalah bahawa aku ni beriman kepada Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala, fasma'un, maka dengarlah. Jadi tuan-tuan, Habibun Najjar ini telah berusaha ikhtiar supaya masyarakat, orang kampung dia, orang tempat dia itu beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara perkara-perkara yang dia suruh ialah ikut Nabi tersebut. Yang Nabi telah dihantar mula-mula 2 lepas tu jadi 3. Fa'azzaz Nabi Thalith. Kami perkokohkan dengan 3 orang para nabi. Walaupun tidak disebut dengan jelas nama nabi tersebut, tetapi ajaran Nabi ini ialah manusia ini hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Azrin, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyekat manusia nak buat apa sahaja, tak ada masalah. Tetapi syarat nombor 1 Allah nak beriman. Itu nombor 1. Allah ta'budu illallah. Jangan sembah melainkan Allah. Jangan sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Buat benda lain maka tidak ada masalah selagi mana dia meletakkan bahawa Allah itulah yang dia sembah, yang dia ikut. Maka lepas itulah dia akan tengok apa syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Baik tuan-tuan, selepas itu Habibun Najjar ini, ya, antara halangan orang yang menolak Habibun Najjar, dia beriman sikit. Dan kita boleh ingat bahawa sunnatullah daripada dahulu sampailah sekarang, jumlah yang beriman sikit. Secara begitulah. Lumrahnya daripada dulu sampai ke hari ini. Dalam Quran apa sebut? Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Sebahagian kecil sahaja yang beriman dan kebanyakannya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kita boleh sebut itu bebas untuk beriman, nak memilih itu tak ada masalah itu. Tinggal lagi bahawa kalau beriman, akidah kita ialah beriman tadi akan dapat kebaikan, dapat pahala yang menuju ke syurga. Kufur ialah meninggalkan iman tadi, maka berdosa, murka Allah dan menuju ke neraka. Itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, antara halangan orang tidak terima Habibun Najjar ini, dia siapa? Dia adalah Najjar. Najjar ini tukang kayu. Tukang potong kayu. Kalau bahasa Inggeris, carpenter. Carpenter. Jadi tuan-tuan, itu kerja dia. Jadi kita tengok, orang ni orang yang biasa-biasa sangat nak mengajak orang kepada kebenaran. Hatta dalam ayat-ayat Quran yang sebelum ini, ma naraka illa basharan mislana. Ayat-ayat yang lain menyebutkan bahawa wahai Rasul, kami tidak melihat ada kelebihan apa-apa pun pada kamu ini. Pengikut kamu manusia biasa. Ma naraka illa basharan mislana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i.
Yang pengikut kamu pun orang yang Biasa-biasa. biasa-biasa, yang tidak ada kelebihan, tak ada pangkat, tak ada darjat. Macam mana kamu nak ikut? Dah, jadi tuan-tuan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan kebenaran itu pada darjat dan pangkat. Allah meletakkan kebenaran itu ialah berdasarkan kepada benar dengan Al-Quran dan benar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada kisah Habib bin Najjar ini, dia terus mendakwahkan kebenaran itu. Akhirnya apa berlaku, Azrin? Boleh kita jangkalah, iaitu dia telah dibunuh. Habib bin Najjar telah dibunuh. Kemudian selepas itu ayat menceritakan bagaimana kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala buat seterusnya kepada Habib bin Najjar. Cuma Ustaz suka menyentuh tuan-tuan, kisah yang seperti ini bukan asing dalam Al-Quran. Malahan berlaku kepada semua para rasul. Illa kanu bihi yastahzi'un. Semua nabi-nabi ini kalau datang semua sekali dimain-mainkan, dimakinya, dihinanya, ditejek segala-galanya. Tejek itu bahasa standard sekarang. Jadi tuan-tuan, dikatakan segala-galanya kepada seorang supaya dia down, dia lemah semangat apa semua. Tapi tak. Terus mereka ini wa ma alaina illal balaghul mubin. Kerja kami ini nyampai. Jadi tuan-tuan, ada kisah lain dalam Al-Quran yang sepertinya. Sebagai contoh dalam surah At-Tahrim, iaitu kisah Asiyah. Tentu Azrin biasa dengar Asiyah binti Muzahib, iaitu siapa dia Asiyah ni? Isteri kepada Firaun. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam ayat Quran Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Yang dimaksud dengan situ ialah isteri kepada Firaun. Daraballahu mathalan lilladzina amanu, beriman, imra'ata Firaun, iaitu Asiyah binti Muzahib. Dia ini bila dia beriman, mula-mula dia sembunyikan. Beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dia sembunyikan. Tapi bila Nabi Musa datang secara bersemuka kepada Firaun, dan datang pula Nabi Harun sebagai pembantunya, berhujah dengan Firaun apa semua, maka pada masa itu Asiyah pun menzahirkan keimanannya. Dia kata, aku beriman kepada Ilahi Musa. Ilahi Musa wa Harun, Rabbi Musa wa Harun, kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Maka Firaun pun marah. Dah marah ni, kalau orang lain tu okey lagi, ni bini sendiri. Lagilah marahnya. Kamu nak ikut orang ini? Orang ini aku yang pelihara dia pada kecil. Tuan-tuan, dalam Quran kena ingat bahawa Nabi Musa alaihissalam dipelihara dalam istana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Hei Musa, bukankah kamu ini alam nurabbika fina walida, kecil lagi duduk sini? Walabista fina min umrika sini, bertahun-tahun kamu duduk istana aku ni, aku bagi makan, aku semua siap pada kamu semua sekali ni, dengan memanda dengan segala pelayan kamu ini. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kamu ni kafir Musa. Firaun kata kepada Musa kafir. Pula dah, sepatutnya Musa kata ke dia dah. Terbalik tu. Terbalik. Jadi tuan-tuan, jadi marah benar dia kepada Nabi Allah Musa. Jadi tiba-tiba isteri yang dia sayang itu telah beriman kepada Nabi Allah Musa. Apa yang dibuat kepada Asiyah? Dia telah diletakkan dalam kisah sebut dalam tafsir, diletak di padang pasir, di palang, dipanggil salib lah, macam salib di palang, dan dipaku Asiyah ini tanpa diberi makan. Hari pertama tak makan, memang orang kan tak makan satu hari, lembek lah. Macam mana Asiyah, kamu nak balik pada aku tidak? Tak.
wasbir wa ma sabruka illa billah. Jadi ayat itu antara lain menceritakan suruh sabar. Allahumma tuan-tuan, kena bersabar, ya tak? Jadi tuan-tuan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Asiyah meninggal. Meninggal kerana mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kisah ini syabih dengan kisah yang kita ceritakan sekarang ini, iaitu Habibun Najjar. Subhanallah. Jadi itu dia tuan-tuan, salah satu kisahnya. InsyaAllah ada lagi kisah kita akan sambung. Silakan. Walaupun dia memakan tahun yang jauh di antara kisah Habibun Najjar sebentar tadi dengan kisah Asiyah, isteri kepada Fir'aun, tapi kisahnya lebih kurang sama, kerana asalnya padanya menyembunyikan keimanan. Akhirnya apabila dipertonton ataupun diwar-warkan keimanan tersebut, maka ada sesuatu yang berlaku kepada mereka di antara Asiyah dan juga Habib An-Najjar sebentar tadi, yang mana diceritakan pada ayat ke-24 dan ayat ke-25 bagaimana sikap satu orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya di sini disebutkan, sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ustaz, sebelum kita berpindah pada ayat ke-26, biasanya kalau yang berlaku pada Habib An-Najjar sebentar tadi, memang biasanya berlaku pada dunia hari ini. Bila mana kalau contoh kita nak mengajak orang lain kepada kebaikan, nak ajak orang kepada sesuatu, tinggalkan benda mungkar, pergi kepada benda baik, dia akan tengok rupa paras dulu. Ya, betul. Rupa paras, pakaian, kehidupan, dia kata, ish, buat apa aku nak ikut dengar apa dia cakap, dia lagi teruk daripada aku. Jadi seumpama ini pastinya kita akan tengok berlaku di sekeliling kita. Mungkin ada komen sedikit daripada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan mereka yang cuba untuk mengajak kepada kebaikan, dan juga mereka yang mendengar ucapan kebaikan tersebut. Jangan melihat pada luaran dahulu, lihatlah pada apa yang disampaikan kepada kita. Silakan. Baik, terima kasih Azrin, soalan yang sangat baik tuan-tuan. Betul lah. Memang mula-mula manusia tertarik ni tengok rupa dulu. Kemudian dia tengok apa gayanya, apa ni, status kehidupannya, so, kalau kereta besar dan semua, itu tarikan-tarikan ke duniaan. Betul. Baik tuan-tuan, saya simak rahmat Allah sekalian. Saya nak sebutkan satu perkara yang sangat menarik tuan-tuan. Hari ini semua orang, kalau kita kata orang perempuan akan make up, akan putihkan kulitnya dan semua sekali, apa ni, sehari-hari akan berhias. Ustaz rasa tidak ada manusia kot yang satu hari tak tengok cermin. Ada ke tidak Azrin? Rasa tak ada. Tak ada kot tak. Kita tak pun kalau apa-apa tak ada cermin, tengok cermin kereta pula. Dah keluar tu, tengok nampak okey baru kita jalan. Jadi tuan-tuan, untuk memperelokkan zahir daripada tubuh kita. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dia tak tengok semua itu. Dalam hadis sahih Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok kepada rupa paras zahir. Sebab zahir ni tuan-tuan, yang sudah pastinya kalau muda jadi tua. Kalau dia muda semak sangat, kalau dia mati tu tak sampai 24 jam, rupanya akan hilang terus. Dengan jadi kerepot, jadi rosak, jadi hitam, kerana mayat, jadi mayat. Jadi tidak akan kekal sedikit pun. Tapi tuan-tuan, Allah melihat kepada amalan dan hati manusia. Ada seorang yang kita kenal tuan-tuan, kalau sebut nama ini sangat kenal ia. Tapi dia ini orang yang sangat hitam. Namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini, hitamnya tuan-tuan dia ini, sehingga dia berhadapan dengan manusia tidak confident. Rupanya tak cantik. Kena seksa lagi apa semua. Bagaimanakah seterusnya, serah pada Azrin dulu. Saya dah semangat nak dengar tu kan. Tapi biasanya memang kalau kita dengar tentang Bilal bin Rabah, kita akan selalu dengar namanya, tetapi banyak cerita-cerita kadang-kadang kita baru kali pertama dengar. Macam tadi tu rasa macam kali pertama saya nak dengar tu, dan penonton-penonton pun sudah rasa macam tertunggu-tunggu berkenaan dengan cerita tersebut. Jadi tak apa, kita beri ruang dahulu untuk kita reda-redakan keadaan. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus sambung tafsir dan tarenung. Jangan ke mana-mana.
Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan. Dan mungkin ada yang baru menyaksikan kita pada ketika ini, kita sudah pun membaca ayat ke-24 dan ayat ke-25. Kita ada rentetan kisah Habib An-Najjar sebentar tadi, dan kita cuba bawakan satu perihal masuk tentang penceritaan kisah seorang sahabat Nabi SAW yang kata Ustaz, dia adalah satu orang yang berkulit gelap. Apabila bertemu dengan manusia, hilang keyakinan diri dan juga rasa macam agak terpencil diri dia. Seorang yang disebut sebagai Bilal bin Rabah. Bagaimana keadaan kaitan dengan perbincangan kita? Ayo sama-sama kita sambung. Silakan Ustaz. Terima kasih Azrin dan tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Kisah Bilal yang kita berhenti sekejap tadi, iaitu Bilal ini rupanya sangat, orang panggil tak ada rupa lah. Dengan hitamnya, dengan kerja tengah panasnya, sebab dia hamba abdi dulu, masa zaman dia menjadi hamba kepada Abu Jahal, sehinggalah dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi bila dia masuk Islam lagi teruk dikenakan hukuman kepada dia, sehinggalah Abu Bakar beli dia dan bebaskan merdeka. Baik, cerita tadi ialah Bilal ni oleh kerana dia kulitnya hitam dan rupa tak adanya apa semua tuan-tuan, dia pergi sekali dia nak kahwin, nak minta anak orang lah, nak kahwin dengan satu orang perempuan. Dia pergi jumpa mak ayahnya. Jumpa mak ayah ni, dia pun katalah, aku ini Bilal bin Rabah, aku ini adalah orang yang sempat berjuang bersama Rasulullah, aku ini begini duk cerita kelebihan dia lah. Kenapa? Sebab dia tak confident. Dia tengok rupa orang tu, sehinggalah mak ayah perempuan ni kata, cukup Bilal, cukup lah, aku kena dah kamu, dia kata. Cukup aku kahwinkan kamu dengan anak aku. Jadi tuan-tuan, maksudnya apa? Itu keadaan Bilal bin Rabah di atas muka dunia. Tapi tuan-tuan, orang inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak ada rupa paras ini. Dia tapak kakinya aku dengar dalam syurga. Rasulullah panggil satu pagi kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalan kamu? Aku dengar duffa na'laik fil jannah. Aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Bilal kata, tak ada lah Rasulullah, aku pun tak tahulah amalan yang lebih, tak ada lah. Cuba fikir-fikir, ada kot. Bila fikir, dia kata kalau ada pun satulah aku istiqamah. Habis batal air sembahyang, sekali batal, kita kata batal yang terus ambil air sembahyang baru dan solat dua rakaat. Batal pula ambil air sembahyang baru dan juga solat dua rakaat. Itu panggil solat sunat wudu. Dengan sebab itulah tuan-tuan, mengekali wudu itu insya-Allah, kalau kita tak ada rupa pun tak apalah tuan-tuan. Yang pentingnya insya-Allah tapak kaki seperti mana Bilal berada dalam syurga insya-Allah. Jadi poin kita tadi iaitu jangan pandang rupa, tapi pandang apa yang dibawa itu insya-Allah. Betul, terima kasih Ustaz. Itu yang berlaku pada hari ini, apabila manusia sering memandang pada luaran semata-mata tetapi tidak melihat pun pada apa yang dibawakan kepada mereka, maka penyesalan akan sampai pada penghujungnya. Baik, mari kita lihat soalan dari sahabat kita di Facebook. Katanya dari Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz, merujuk kepada ayat ke-24, apakah ayat ini merupakan satu keyakinan, dan adakah ayat ini juga satu ikrar secara terang-terangan bahawa keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia menyembah pada yang selain dari Allah maka dia akan berada dalam kesesatan yang nyata dan sangat besar. Mohon huraian Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Laila Dila Rosa untuk soalan ini kaitan tentang ayat ke-24, ikrar ataupun hanya lafaz keyakinan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Laila Dila Rosa yang bertanya. Soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan, ya tentu ayat ini memang merujuk kepada masalah keimanan. Sebenarnya antara iman dan syirik, adil dengan zalim, hak dengan batil, dia tidak akan bercampur selama-lamanya. Nah, tidak mungkin orang itu beriman pun dia, syirik pun dia, tak mungkin. Adil pun dia, zalim pun dia, tak mungkin. Dia tidak akan duduk sekali dua tu. Maknanya kalau dia berlaku adil, adil lah. Kalau berlaku zalim, tentu tidak akan adil. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu dalam masalah keimanan ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak ialah orang itu beriman dan meninggalkan syirik. Sebab itulah kita selalu sebut beramal dengan ikhlas. Nah, sebenarnya kefahaman umum apa dia ikhlas? Ikhlas ni buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Okey, itu kefahaman umum lah. Ya, betul. Okey, tak ada masalah.
Tapi tuan-tuan, cuba tengok ada satu surah nama Ikhlas, betul? Ya, betul. Surah Al-Ikhlas. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa, satu esa. Allah Samad, Allah tempat meminta, tidak beranak, tidak diberanakkan dan tidak setara dengan segala sesuatu. Kat mana ikhlas Kata surah Ikhlas. Yeah. Kat mana Ikhlas? 4 ayat ni. Dia tak ada sebut tentang. Tak ada sebut. Jadi tuan-tuan, ini untuk renung bersama ya. Nak kait dengan ikhlas tadi kan. Ikhlas maksud asal ialah buang segala benda yang lain. Asfahu wa naqqahu minasyawaib minasyirk. Bersihkan, sucikan daripada semua benda syirik. Itu maksud ikhlas. Jadi surah Ikhlas tadi ialah maksudnya apa? Allah Maha Esa, Allah tempat meminta, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak serupa segala sesuatu. Maka ini maksudnya adalah buang semua benda lain, tinggal Allah sahaja. Sebab itulah ibadat kita ikhlas kerana Allah, kerana ibadat tu hadap kepada Allah, tidak ada benda lain. Itu ikhlas. Cuma kita kata beribadat tu semata-mata kerana Allah. Ya betul lah tu, semata-mata tu maksudnya tak ada benda lain lah, tinggal habis membersihkan daripada kalau kita ada rasa ibadat ni kerana orang ni, tak ada. Ibadat ni kerana benda ini, dan tak ada. Lillahi ta'ala. Itu ikhlas. Jadi maksud ikhlas sebenarnya membuang semua benda lain daripada syirik. Tinggal yang syirik tu, tinggal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya yang boleh kita kaitkan dengan persoalan sahabat kita sebentar tadi adalah apabila dia sebutkan lafaz seperti mana dia ceritakan dalam kisah Habib An-Najjar sebentar tadi, nak bawa maksud kepada kita, nak bagi tahu tentang keikhlasan dan juga bagaimana sifat seorang yang benar-benar takut apabila sedikit saja tergelintir ke lembah yang disebut sebagai syirik. Baik. Ayat ke-25 dari sahabat kita Ruby AB. Assalamualaikum Ustaz. Ayat 25. Masukkanlah ke syurga dia, lelaki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku. Siapakah lelaki itu yang disebutkan dalam ayat tu Ustaz? Siapakah dia? Terima kasih sahabat kita Puan Ruby untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Siapa lelaki itu? Ya, pada Ruby AB. Ya. Agak Ruby Abu Bakar. Agak Ruby Abu Bakar mungkin. Tapi lebih glamour AB lah. Ya. Baik tuan-tuan, Muslim Abdul Rahman Allah sekalian. Minta maaf, sok melawak je. Jadi tuan-tuan, Muslim Abdul Rahman Allah sekalian, sebagaimana kita sebutkan tadi, sebahagian tafsir menyebutkan nama lelaki ini Habibun Najjar. Habibun Najjar, dia tukang kayu, carpenter tadi. Sebahagian tafsir tidak menyebutkan. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Quran selalunya kisah-kisah ini tidak menitik beratkan sangat kepada nama. Quran ini memang memberi berita yang confirm, yang pasti, tapi tidaklah menjurus kepada nama-nama tertentu. Banyak kisah-kisah yang tidak disebutkan nama sekalipun. Jadi yang penting ialah pengajaran, intipati daripada kisah tersebut untuk kita ambil pengajaran. Dan tuan-tuan, kehebatan Al-Quran ini, ada orang mengatakan, Ustaz tengok dalam perdebatan di antara agama dengan Islam dan apa agama lain lah, dengan Islam apa semua, dinyatakan bahawa kamu ni ikut satu kitab lama, 1400 tahun punya kitab. Lama lah. Dah lah lama cerita pula, cerita lama. Ini kan cerita sebelum daripada apa nama Al-Quran turun dah, cerita lama. Lepas tu kisah kaum. Baik, kita terima dulu yang dia kata begitu, salim najadalan, iaitu kita terima dahulu. Tapi kita nak tanya pula, Al-Quran ni cerita kisah lama tu betul, cuma nak tanya, adakah kisah ini berlaku balik zaman sekarang? Bila dikaji-kaji tuan-tuan, contohlah kisah kaum Lut, LGBT, sekarang berlaku ke tidak? Masih. Allah, banyak. Banyak. Sehingga kalau peranan bola sepak tak ada kaitan pun dengan perkara itu, tiba-tiba dikait juga. Nak kena pakai band apa nama, captain apa semua. Jadi, apa pasal? So, tak ada kaitan. Betul. Tapi dikaitkan juga. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Quran ni keajaiban ni ialah musayaratul azminah wal amkinah. Dia selari dengan masa dan waktu. Sekalipun kisah itu lama, tapi rupanya ke depan ni pasti berlaku apa yang Quran tunjukkan. Jadi kitab lama ini jangan main-main. Dia boleh predik, dia boleh apa nama?
ramal apa yang berlaku pada masa akan datang. Allahu a'lam. Subhanallah. Baik, lelaki itu siapa? Ada disebutkan adalah Habib An-Najjar, tapi saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Jangan kita tertumpu hanya nak cari siapa lelaki ni, tapi kita melupakan kepada apa yang dibawakan dalam cerita tersebut. Jadi biasanya kita bila mana melihat sesuatu, kita akan tertumpu nak tahu nama dulu, tetapi kita lupa untuk mengambil intipati dan juga pengajaran daripada ayat tersebut. Baik, seterusnya dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Masih pada ayat ke-25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Bagaimana pula seseorang yang baru masuk Islam yang terpaksa merahsiakan pengislamannya daripada pengetahuan keluarga? Perlukah dia mengisytiharkan pengislamannya atau boleh merahsiakan dalam tempoh-tempoh yang tertentu? Terima kasih sahabat kita Tuan Muhammad Faizal. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Faizal Ahmad. Soalan yang sangat baik, iaitu orang baru memeluk Saudara Islam baru. Ya, adakah dia perlu menzahirkan, mengumumkan dia masuk Islam ataupun dia nak sembunyi daripada keluarga, kemarahan keluarga dan seumpamanya? Baik, gini tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, Rasulullah dia ada dua fatrah. Maksudnya dua waktu. Yang waktu pertama Islam ni secara sembunyi-sembunyi. Asrartu lakum israra, summa inni da'autukum jihara. Mula-mula zaman rahsia. Mana Islam ini di secara konteks, secara peribadi, seorang sama seorang ataupun 2-3 orang, Rasulullah pergi ke rumah, itu peringkat awal. Peringkat yang kedua ialah peringkat yang Rasulullah sudah ada satu keyakinan, lebih-lebih lagi dengan Umar Al-Khattab masuk Islam pada masa itu. Maka itu peringkat yang terbuka. Sehingga Rasulullah, Umar kata, siapa yang nak yatimkan anak, jandakan isterinya, datang jumpa aku esok di hadapan Kaabah. Sejak daripada itu tuan-tuan, Islam sudah secara terbuka. Tapi jelaslah bila secara terbuka tu tetap akan ada penentangan yang lebih kuat. Jadi cadangan Ustaz beginilah, kalau orang yang baru masuk Islam, dia menilai dulu keadaan, adakah keluarganya mampu menerima ataupun dia tu sendiri kuat atau tidak untuk menghadapi perkara tersebut, barulah dia menilai balik sama ada untuk menzahirkan ataupun menyembunyikan dahulu. Tapi hakikatnya pada satu ketika dia tetap kena menzahirkan Islamnya, khususnya di negara kita, negara yang dia punya rasminya agama Islam dan dibenarkan untuk menyebarkan Islam secara terbuka, tidak kepada agama yang lain. Itu sudah ada dalam perlembagaan. Faham? Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Maksudnya di awal itu mungkin boleh disembunyikan daripada pengetahuan, tapi sedikit demi sedikit mungkin boleh diteliti dan cari bagaimana cara untuk memberitahu dan mengisytiharkan. Dan macam Ustaz sebutkan sebentar tadi, pada pengakhirannya mesti diisytiharkan kerana takut pada urusan mungkin pada pengkebumian dan sebagainya. Itu salah satu perkara. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz untuk pencerahannya. Sidang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk teruskan perbincangan kita. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, Alhamdulillah. Seronok sebenarnya apabila dapat bersama dengan penonton-penonton, kita sama-sama meneliti surah Yasin pada ketika ini. Biasanya ada di antara kita yang dia memang dah hafal, dia baca setiap malam Jumaat, kata Ustaz sebentar tadi, tetapi dia kadang-kadang terlupa nak tengok. Dia dah hafal apa semua kan, tapi lupa nak meneliti apakah rahsia-rahsia di sebalik ayat-ayat dalam surah Yasin ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan manfaat dalam kehidupan kita. Dan Tanyalah Ustaz pada ketika ini membawakan perbincangan kepada anda untuk kita faham dengan lebih lanjut. Lepas ni bila mana kita baca, rasa sedap sebab kita dah tahu maksud di sebalik ayat tersebut secara zahir dan juga secara dalam pada intipati ayatnya. Baik, tadi perbincangan kita ayat ke-24, 25. Sekarang kita akan pergi pada ayat ke-26, iaitu setelah ia mati lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahuinya. Ini bakal kita bincangkan. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
Baik, terima kasih Hazrin dan tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian. Dalam ayat 26 ini adalah merujuk kepada kisah Habibun Najjar yang telah dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan kepada kita tuan-tuan bagaimana balasan Allah kepada Habibun Najjar. Qila dkhulil jannah. Dikatakan kepada masuklah syurga. Dia masuk syurga dan terkejut. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Harap-harap kalaulah kaum aku tahu. Allah hebatnya masuk syurga. Tuan-tuan saya simak rahmat Allah sekalian, kisah Habibun Najjar ini Allah Subhanahu Taala pendekkan. Maksudnya sebabnya dia punya matlamat untuk menceritakan tentang Habibun Najjar sudah selesai. Tetapi selepas daripada dia mati itu rupanya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sehebat-hebat balasan. Dan tuan, itulah kita. Begitu juga kita. Kita ni sehebat mana sekalipun yang kita ada di muka bumi ni, Allah sebutkan bahawa semua harta, semua milik kita ni bukan milik kita. Satulah lagu arwah Asri dulu kan. Mana milik kita tu kan. Nada murni tu. Nada murni tu. Oh, Masya Allah tuan-tuan, Ustaz cadangkan dengar lagu ini. Ini nak kata promo. Ada lagu ini. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Ini sangat benar tuan-tuan. Semua yang kita ada ni Allah yang punya. Dan Allah sebut dalam ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Infaklah harta kamu itu yang sebenarnya kamu mustakhlafina fihi ni, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa kamu warisi daripada orang lepas. Contoh tuan, mak ayah kita tinggal harta pusaka banyak, contoh dah, juta-juta dapat kat kita, dapat harta mak ayah kita. Tak Ustaz, mak ayah saya daripada keluarga miskin saja. Saya usaha sendiri Ustaz, saya meniaga besar apa semua ni. Tuan-tuan, kalau meniaga pun duit tu daripada mana? Kan duit orang. Jadi daripada orang lain, kita ada meniaga banyak, orang tak beli macam mana Zarin? Tak? Tidur juga kita tak? Tak boleh, maknanya harta orang juga yang dapat mustakhlafina fi. Baik tuan-tuan, dalam Quran menyebutkan bahawa Allah beri gambaran kalau manusia paling kaya atas muka dunia ini. Zarin, cuba cerita orang paling kaya lah. Saya harta banyak mana? Rasanya 1 minit 100 kot duit dia. Gaji dia. Tengok main bola kan. Ya betul. Yang ada orang kira tu kan. Dia kira tu. Masya Allah, ada gaji 2 juta satu hari. Satu hembusan nafas 100 euro. Allahumma tuan-tuan, tak? Kaya dia. Ya. Tapi Allah beri bayangan, membuat bandingan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a, bumi sebiji ni dia punya. Ya. Jadi main bola tu tak kaya lagi. Katakanlah dia milik bumi ni dia punya. Wa mislahu ma'ahu. Ada sebiji lagi, tak puas hati, ada sebiji lagi. Katakanlah planet Marikh ni, sebiji lagi dia punya. Liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah. Ya Allah, aku nak minta aku bayar 2 biji bumi ni, harta aku semua sekali jangan masuk ke dalam neraka. Min azab yaumil qiyamah ma tuqbila minhu, Allah tidak terima. Allahumma tuan-tuan. Jadi hari ini tuan-tuan, mari kita sama seronok Ustaz Azrin dan semua kru-kru dan semua penonton semua sekali ini, mari kita renung tuan-tuan, rupanya harta itu bukan milik kita, rupanya tinggal semua sekali. Kalau Allah terima pun buat apa? Itu milik Allah. Betul? Bukti harta bukan milik kita, tuan-tuan, apa buktinya? Bila kita mati, 1 sen pun tak boleh bawa masuk dalam kubur. Allah. Betul kan? 1 sen pun tak boleh bawa. Katakanlah Azrin, ada orang dia wasiat. Bapak ni kaya. Bapak nak 10 juta duit bapak ni masuk dalam kubur. Susun tepi lah, keliling tu kan. Boleh ke tidak? Katakanlah boleh, boleh. Ustaz rasa tak sampai esok kuburnya tu, apa jadi? Kena korek balik. Akan dikorek manusia lain tuan-tuan. Kenapa orang tahu ada duit kat dalam tu? Jadi maknanya bukan dia punya, orang lain punya juga tuan-tuan. Jadi hakikat tuan-tuan, semua harta yang kita ada ni pasti kita tinggalkan, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa maluhu ma qaddama, harta dia ialah harta kita sedekah dulu ke jalan Allah Subhanahu wa taala,
qardan hasana, sedekah, infak, semua sekali itu memang harta kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain wa ma akhara, ya semua dia tinggalkan kepada orang lain. Jadi tuan-tuan Habibun Najjar ini yang dia dia tidak kaya, dia hanya tukang kayu. Dia hanya berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dibunuh, tapi masya-Allah dia kata, apa yang aku dapat kalau boleh aku nak cerita kepada manusia lain yang Allah berikan dalam syurga. Daripada apa yang Ustaz ceritakan sebentar tadi, kita teringat satu hadis baginda Nabi SAW, iaitu siapa teman setia. Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka akan ada 3 perkara yang akan ikutnya ke perkuburan. Satu adalah hartanya, yang kedua adalah keluarganya, dan yang ketiga adalah amalannya. Apabila selesai apa semua, 2 akan balik, 1 akan tinggal bersama dengan dia. Yang balik adalah keluarga dan juga hartanya, yang tetap tinggal bersama dengan dia adalah amal ibadat yang dia lakukan dalam kehidupannya. Jadi Nabi nak pesan kepada kita satu benda, kamu fikirkan betul-betul siapakah teman yang betul-betul setia bersama dengan kamu. Tak lain tak bukan, sebenarnya adalah amalan kamu. Macam cerita Habib An-Najjar sebentar tadi yang Ustaz ceritakan kepada kita, dia mungkin tidak ada apa-apa, mungkin biasa-biasa, tetapi kehidupannya ini penuh dengan amalan yang pastinya disebutkan tadi. Dia kata, kalaulah orang semua tahu apa yang aku dapat ketika ini, maka boleh ni nak ceritakan kepada semua di antara mereka supaya semuanya dapat buat dengan sebaik mungkin. Dan Ustaz, sebagai sesuatu yang boleh kita kaitkan dengan perbincangan kita ayat 26 ini, kalaulah satu orang itu dia ni kata, nanti dia kata kalau masuk syurga, nanti dia kata, boleh tak dia kata aku ni minta pada Allah nak orang-orang yang aku sayang ni semua dapat duduk sekali dengan aku. Pernah ada orang tanya Ustaz? Ya. Mungkin sedikit jawapan daripada Ustaz. Silakan. Boleh atau baik, terima kasih Azrin, soalan yang sangat baik. Ada jawapan yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Orang-orang walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Dia beriman, diikuti oleh zuriat mereka dengan beriman juga. Maknanya ini orang saleh, orang beramal saleh, kemudian beriman dan beramal saleh anak cucu dia. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah kumpulkan sekali. Allah. Itu syaratnya beriman. Tapi kalau dia mati tidak beriman, itu terkeluar daripada syarat tersebut. Maknanya boleh sahaja kita berkumpul balik dengan keluarga kita dalam syurga. Syarat dari beriman dan beramal saleh. Ya. Sebab itu di antara impian semua orang kan, apabila dia kata takkan hanya di dunia nak kekal sehingga ke dalam syurga, katanya dengan syarat, kata Ustaz sebentar tadi, jadi manusia yang beriman. Jadi sedang menonton, kita akan berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Terlepas info ataupun siaran dari awal, mungkin ada penonton-penonton yang terlepas, jangan lupa untuk catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Kita berakhir di sini dahulu, kita sambung lagi selepas ini. Teruskan menonton Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terus setia bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tidak jemu-jemu untuk bersama dengan kita kerana masih lagi berada dalam keadaan bersemangat untuk terus menyaksikan perbincangan tentang tafsir dan taranum surah Yasin ayat 24 hingga ayat ke-29. Perbincangan seterusnya ayat ke-26 dan 27, dan kita nak lihat soalan-soalan di Facebook dari sahabat-sahabat kita yang kekal ceria bertanyakan soalan, berkongsi sesuatu dan memberikan manfaat untuk perbincangan kita. Baik, kita lihat soalan dari sahabat kita Sahziatul Sidi. Assalamualaikum Ustaz, ayat ke-26, bagaimanakah
bagaimana setelah kaum itu membunuh pemuda itu, iaitu Habib An-Najjar sebentar tadi, apakah kaum itu menuruti dakwah pemuda itu untuk beriman kerana merasa kebersalahan membunuh pemuda itu? Apakah mereka terus menerus dengan kekufuran tersebut setelah kematian pemuda tadi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan-persoalan yang diajukan sebentar ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Sahziatul Sidik. Soalan yang sangat baik, tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Berkenaan bila Habibun Najjar dibunuh. Ya. Tuan-tuan, dibunuh ini hanya semata-mata kerana mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah para dai ini dibunuh demikian. Ya. Bukan kerana dia buat jahat. Kalau dia curi harta orang rompak tu cerita lain lah. Tapi tak, dibunuh kerana mempertahankan Allah adalah Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kamu. Baik, tuan-tuan, bila dia dibunuh, adakah pengikutnya ataupun orang-orang kampung tempat dia tu beriman? Maka jawabnya seperti mana tadilah, hanya sebahagian kecil yang beriman, bukan sebahagian besar. Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Sebahagian kecil beriman dan ramai lagi masih kufur. Jadi cuma selepas ayat ini Allah SWT tidak menceritakan tentang apakah hukuman kepada pengikut-pengikut ataupun orang-orang di tempat tersebut. Cuma kalau dalam ayat-ayat lain Allah SWT akan datangkan balasan. Balasan. Dan insya-Allah nanti kita akan ceritakan seterusnya pada berkenaan dengan apa akibat yang berlaku kepada golongan-golongan yang menolak dan telah membunuh Habibun Najjar. Alhamdulillah. Baik. Mungkin tidak ada perincikan tentang apa yang dimaksudkan dalam persoalan sahabat kita sebentar tadi, tetapi poin utama ataupun isi asal ataupun isi utamanya adalah berkenaan dengan bagaimana perjalanan ataupun sesuatu yang boleh kita ambil daripada kisah Habib An-Najjar sebentar ini, yang mana berkenaan dengan keimanan, keikhlasan dan benar-benar menjaga dirinya daripada perbuatan ataupun kelakuan syirik. Baik. Pada ayat ke-27 tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku serta dijadikan daku dari orang-orang yang mulia. Ini pada ayat ke-27, dan mungkin ada sesuatu yang dia lakukan menyebabkan datang keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Mungkin ada dalam penceritaan tersebut. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Azrin dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Dalam dialog yang Allah SWT sebutkan ini, Habibun Najjar mengatakan Allah mengampuniku bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku ni seorang yang sangat glamour, sangat popular lah, maksud di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, yang Ustaz nak highlight sini lebih awal ialah Habibun Najjar dalam ayat 26, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dalam kata-kata Habibun Najjar ini yang disebut dalam Al-Quran, iaitu kalaulah kaumku ini mengetahui, inilah besarnya balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan sifat seorang dai yang sebenar. Sifat seorang dai. Orang dakwah jalan Allah ini dia tak ada sifat marah. Tak ada sifat nak balas dendam. Tak ada. Kalau ada itu bukan da'i lagi lah. Ini da'i ini mesti sifat begitu. Kenapa tuan-tuan? Kerana sepatutnya dia kena kata dalam ayat ini, iaitu semoga Allah akan balas dengan seteruk-teruknya kepada mereka ini. Sepatutnya gitu. Aku dah dapat kebaikan yang hebat dah. Kamu biar kena lah. Biar mereka. Biar kan. Sebab kamu lawan aku hari itu. Sepatutnya gitu. Tak. Laita qaumi ya'lamu. Kalau boleh aku beritahu mereka ni besarnya kebaikan yang Allah berikan. Maknanya masih ada sifat supaya mereka ini beriman. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain Allah sebutkan Rasulullah ni berdakwah sampai satu tahap dia rela kalau dia mati pun tak apa. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Sehingga tahap yang kalau aku mati, kamu beriman, aku mati. Tahap itu pun okey. Itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap itu dia nak umatnya supaya semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehebatan. Jadi maknanya sifat pengampunan, sifat maaf ini sangat-sangat besar di kalangan para dai. Baik, Ustaz nak bandingkan gini Azrin. Seorang dai ini kalau kita tengok kisah-kisah yang lain, Nabi Allah Yusuf AS pernah nak dibunuh oleh
bukan nak dibunuh, memang bunuhlah. Campakkan adiknya ini ke dalam telaga. Nah, maksudnya untuk bunuh, matilah tu kalau cakap mudah, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku. Allah. Tapi akhirnya bila Nabi Yusuf dah jadi menteri, dia menteri keuangan, menjaga perbendaharaan negara. Akhirnya Nabi Yusuf kata la tathriba alaikumul yaum, bila dah terdedah bahawa itu Yusuf yang kamu campak dalam telaga itu nak suruh mati tu, bila terdedah itu la tathriba alaikumul yaum, aku tak akan balas kepada kamu. Padahal masa tu siaplah kamu kan. Ini masa kamu buat dulu kepada aku, ini masa aku balas semula. Tak, tuan-tuan. Itu sifat seorang dai. Allahumma tuan-tuan. Kita rasa kalau gitu macam tak puas hati pula kan. Dia buat jahat-jahat, maaf aja. Tuan-tuan, untuk diri kita kita boleh memaafkan seperti itu. Tapi Azrin, kalaulah orang sakiti kita, contoh orang sakiti Azrin, pukul apa semualah, contoh saja. Kemudian ada orang, baik Azrin, kalau kamu maafkan dia, saya bagi rumah sebiji. Rumah harga 1 juta. Azrin sanggup maaf atau tidak? Maaf di mulut, hati belum tentu. Biasanya kan, biasanya macam tu. Biasa tukaran itu kita rasa okeylah kot. Walaupun kita sakit, hati kita tak dapat, tapi maknanya kita okeylah, tak apalah. Kita pun sayang, kita maafkan. Kenapa? Kerana ada imbalan. Betul. Yang lain. Sekarang Azrin, Allah Subhanahu Wa Taala balas rumah dalam syurga. Allah. Jadi ini cerita Habib Najjar. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Agak-agak berbaloi ke tidak kena bunuh tadi? Berbaloi. Kenapa? Kerana Allah balas syurga. Syurga luas mana? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Syurga yang seluas langit dan bumi. Allahumma tuan-tuan, kalau begitulah Allah nak balas. Jadi maksudnya orang beri kemaafan ini nilai yang bukan kecil. Nilai yang sangat besar, iaitu Allah membalas dengan bayarannya syurga. Jadi sakit tu betul. Susah betul. Cakap mudahlah, macam Ustaz cakap dia senang. Tapi nak buat apa ya tuan-tuan, balasan Allah lebih besar. Semoga-moga Allah memasukkan kita dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita dapat imbalan dari dunia pun, kita dah rasa puas hati walaupun kita disakiti. Apatah lagi bila mana kita dapat balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Tapi itulah sebab dia tidak nampak di mata, tak dengar di telinga, tidak ada pada hadapan gambaran kita. Sebab tu manusia rasa susah sikit nak menerima, dan dia kata rasa macam tak ada apa-apa kerugian, hanya semata-mata. Baik. Kita lihat soalan dari sahabat kita, Sirna. Assalamualaikum Ustaz, ayat ke-27. Apakah yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikanku termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan? Kita semua mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita dan menjadikan kita termasuk dalam golongan orang yang dimuliakan. Bagaimana untuk mendapat dan menjadi sebahagian daripada orang yang dimuliakan tersebut? Mungkin selain daripada memaafkan manusia sebentar tadi. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat kita. Terima kasih kepada Sirna. Kenapa Allah mengampunkan Habibun Najjar? Tuan-tuan, yang pertama sekali, manusia bila bukan Rasul, bukan Nabi, maka dia tidak maksum. Maksudnya ada salah silap lah. Ustaz ada, Azrin sama, dan semua kita ni tuan-tuan, manusia mesti ada salah dan silap. Baik, itu satu. Jadi pengampunan itu berbentuk umum, maksudnya Allah mengampunkan segala kesalahan. Satu. Yang kedua ialah wa ja'alani minal mukramin, menjadikan kita ni ada satu kelebihan yang besar, iaitu dalam syurga. Itu kelebihan diberi kepada Habibun Najjar kerana dia mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang satu-satunya manusia bila Allah offer nak hidup balik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup balik dan mati semula, ialah manusia ini ialah orang berjuang di jalan Allah. Berjihad jalan Allah, dia yang nak balik. Sebab dia tak rasa sakit tu. Kesakitan mati itu tidak dirasai. Ini kelebihan orang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dalam kubur pun dia hidup dan diberi rezeki. Ini kepelikan kepada orang yang berjuang jalan Allah. Matinya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kamu rasa dia mati, dak, bal ahya,
Allah kata dia hidup dalam kuburnya dan mendapat rezeki. Orang lain walaupun kita kata ada soalan malaikat apa semua itu, tetapi tidak digambarkan kehidupan seperti orang yang syuhada, syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cuma Azrin, ada satu perkara menarik berkenaan bacaan Yasin. Ustaz nak ceritakan sedikit sebelum dalam masa kita ada masa lagi. Baik tuan-tuan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Kisah berkenaan dengan ayat ini. Ayat yang bermula ayat 24 ini, Habibun Najjar ini, ada satu kisah lain berlaku. Tapi Ustaz, rasanya kalau ada satu kisah tu maksudnya panjang tu bercerita ayat tu. Okey. Tapi mungkin kita boleh sambung selepas ini berkenaan dengan bagaimana cerita tersebut. Jadi kita beri ruang dahulu kepada penonton-penonton untuk meneliti balik nota-nota yang dicatatkan dalam perbincangan kita ini. Sebelum kita sambung pada nota yang seterusnya, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, kita kembali meneruskan perbincangan. Masih setia bersama Tanyalah Ustaz, bincang pasal surah Yasin pada ketika ini. Selalu dibaca dan ramai yang menghafal. Ada yang baca tu tutup mata relax ya, kalau wali semua pegang ada surat Yasin di tangan, tapi ramai yang sudah menghafal. Itu satu keistimewaan kerana dibaca setiap minggu dan sudah pun lama. Tetapi yang patut diteliti pada ketika ini, adakah difahami dan disemak bacaannya dan juga maksud dan juga peringatan yang cuba disampaikan. Baik, pada ayat ke-27 sebentar tadi, tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku serta dijadikan daku dari orang yang dimuliakan. Ada satu kisah yang saya ingin kongsikan kepada kita, digantung sebentar tadi untuk sedikit elemen suspens kepada penonton-penonton. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Azrin. Dan yang gantung tu tak tahan tu. Dia buka sikit je tu gantung. Baik, muslimin simak rahmat Allah sekalian. Kisah ini mari kita ambil iktibar sama-sama. Sangat-sangat baik kisah ini. Dalam beberapa tafsir menyebutkan bila ayat ini iaitu inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya aku dalam sesat yang nyata. Ada satu orang ulama besar zaman dahulu. Dia ni antara kelebihan dia, murid ramai itu biasalah ulama besar. Kemudian dia membaca Al-Quran 10 juzuk satu hari. 10 juzuk satu hari. Dalam kesibukan tetap akan baca 10 juzuk satu hari ni, baca. Sehinggalah dia hujung usia dia nak mati. Sakit. Bila sakit ni tuan-tuan, akhirnya dalam keadaan dia sakit itu, dia telah masih diizinkan oleh Allah baca Al-Quran. Murid ramai kan, tengok keliling, doa kepada Tok Guru ni apa semua tu. Kebetulan pada hari meninggal itu dia membaca surah Yasin sampai ayat surah Yasin. Sampai surah Yasin kat mana? Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sampai di situ qalu inna lillah, mati di situ. Murid ni gempar, terkejut. Ayat itu maknanya sesungguhnya aku sesat yang nyata. Pak guru kita ni, kita punya hormat kat dia, ingat dia hebat sangat, tiba-tiba mati dalam sesat. Hai, sudah dia kata tak. Walaupun kan satu Habibun Najjar, tapi ayat dibaca itu. Jadi gempar. Akhirnya murid pun mandikan, sembahyang pun selesailah jenazah tersebut, dikebumikan. Masing-masing bawa cerita ni. Kalau sekarang ni dia panggil membawang lah. Pak guru kita macam mana dia kan. Jadi tuan-tuan, sehinggalah satu malam, beberapa malam lepas tu, anaknya bermimpi. Anak perempuan ni bermimpi tentang ayahnya. Dia pun tanya, wahai ayah, apa khabar ayah di sana dalam kubur lah. Maka kata si ayahnya, alhamdulillah Allah sambut ayah dengan baik. Maka jawab si anak, bukankah bapa meninggal? Inni idzal lafi dhalalim mubin. Habis orang duk cakap ayah ni mati dalam sesat. Dia kata benar, ayat itu ayat terakhir. Tapi berkat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala benarkan aku baca dalam kubur pula. Sambung dalam kubur. Mungkin akhir tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia pun jawab kejap, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman dengan Tuhan kamu. Jawapan kepada soalan siapa Tuhan kamu, aku beriman dengan Tuhan kamu. Fasma'un, dengarlah. Maka malaikat pun jawab, qila dukhulil, kalau gitu masuk syurga lah. Jadi tuan-tuan, mana kita boleh bagi alasan itu mimpi Ustaz. Tapi tuan-tuan kena ingat, mimpi yang dipanggil mubasyirat, mimpi yang memberi berita gembira,
tidak bertentang dengan mana-mana ayat Quran dan hadis, maka dia boleh diterima secara umum. Bukan menjadi dalil yang qat'i, tetapi secara umum, insya-Allah kawan ni mati dengan Al-Quran, insya-Allah mati dengan baik. Dengan sebab itu tuan-tuan, mudah-mudahan kita terus baca Quran biar mati dalam Quran. Sebagaimana yang ada ustaz kita yang telah meninggal dalam kuliah yang sama-sama kita tonton. Saya yakinlah kebanyakan orang masjid melihat perkara ini. Tengah mengajar dan dia rakan ustaz di USIM, tengah kuliah subuh dan meninggal. Ayat terakhir yang sangat-sangat baik tuan-tuan, Allah, dan terus dia jatuh rebah dan meninggal. Semoga-moga Allah merahmati jenazahnya. Yang paling penting, akhir kalamnya itu adalah perkataan Allah ataupun la ilaha illallah. Subhanallah, satu kisah yang ringkas tetapi membawa satu motivasi yang besar dalam kehidupan kita tentang hidup dengan kebaikan pastinya akan berakhir dengan kebaikan. Menjawab kepada persoalan ayat ke-27 sebentar tadi. Baik, kita teruskan perbincangan 28 dan 29. Ayat ke-28, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu kami menurunkannya. Pada ayat ke-29, kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan yang dahsyat sahaja, maka dengan serta-merta mereka semua lenyap, sepi dan tidak hidup lagi. Bagaimana ini rentetan daripada cerita sebentar tadi? Setelah Habib An-Najjar dibunuh, berlaku apa kepada mungkin yang tidak mendengar dan tidak menghiraukan dakwahnya? Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan muslim muslimat rahmat Allah sekalian, ayat 27 dan 28 dan 29 menceritakan balasan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidaklah terlalu spesifik ayat ini, tetapi Allah membalas dengan sebenarnya Allah menyebutkan bahawa tidak perlulah dihantar malaikat, sebab tentera Allah ni banyak. Walillahi junudus samawati wal ard. Di langit dan di bumi pun ada tentera Allah. Bila orang-orang Mekah pada masa Abrahah datang, tahun kelahiran Rasulullah ni, tahun Abrahah menyerang kota Mekah. Kerana dia cemburu orang duk datang ke Mekah apa semua, Kaabah tu, dia pun serang Kaabah. Semua orang lain bila tengok tentera besar datang, lari lah, bagi jalan, tak nak lawan. Kenapa? Kalau lawan pun mati, buat apa dia kata tak? Jadi tuan-tuan, bila semua tak nak, apa yang Allah hantar? Burung. Wa arsalna alaihim tayran ababil. Kami hantar burung, tentera Allah. Jadi maknanya kalaulah manusia tak nak pun, Allah ada lagi tentera-tentera yang lain. Dengan sebab itu tuan-tuan, Allah katakan bahawa tidak perlulah aku hantar malaikat pun. Cukuplah dengan satu pekikan, iaitu pekikan ni salah satu daripada tentera Allah Subhanahu wa taala, guruhnya, petirnya. Dan sebahagian riwayat menyebutkan bahawa pekikan ini menyebabkan mereka terkejut sampai kuat sangat tu pecah anak telinga. Pecah itu mati. Tuan-tuan, kita kalau dengar petir guruh tu, kita tahu kuat tak, benda tu tak? Betul. Cuba bayangkan bila petir tu benar-benar berlaku depan kita. Bam, apa kita buat? Terkejut. Tak? Betul. Walaupun kita maklum dah memang kuat petir tu, tapi bila berlaku tu lagi kuat rupa, lagi dahsyat, kita pun tak tahan. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila pekikan itu datang sampai mereka itu pecah anak telinga dan mati. Itulah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menolaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan azab satu tempat, satu kaum sehingga kami datangkan Rasul dulu. Yang ada yang memberi keterangan, ada yang memberi pengajaran dulu, berdakwah dulu. Tolak. Bila tolak itu barulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Sunnah yang telah berlaku sejak zaman Rasul dulu lagi, yang siapa-siapa menolak maka Allah Subhanahu wa taala akan buat perkara yang sama sehingga akhir zaman. Subhanallah. Jadi di penghujungnya apa yang berlaku kepada mereka adalah dimatikan dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Dan apa yang kita boleh ambil daripada perbincangan 24 hingga 29 ayat pada ketika ini adalah yang pertama, ikhlas dengan keimanan yang mana berlaku kepada Habib An-Najjar. Yang kedua adalah manusia kadang-kala ada yang ingkar, tidak mahu dengar tentang peringatan dan kebaikan. Dan yang ketiga adalah jadilah kamu manusia yang sentiasa menerima kebaikan, sebab setiap daripada
manusia ini fitrahnya suka kepada kebaikan. Apabila kamu memilih untuk tidak dan juga menidakkan kebaikan, maka tunggulah azab Allah yang pedih sebagai berita gembira kepada kamu. Jadi Ustaz, mungkin sebagai penutup perbincangan kita, sedikit kesimpulan untuk penonton khususnya tentang ayat yang kita bincangkan pada ketika ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih hadirin dan tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Yang paling penting ialah kita sama-sama dapat meneruskan perjuangan dakwah dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita mati Allah muliakan sebagaimana Habibun Najjar insya-Allah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk kupasan dan perbincangan motivasi pada hari ini. Mudah-mudahan setiap daripada bacaan dan intipatinya menusuk ke setiap lapisan hati pendengar-pendengar, penonton-penonton dan semua keluarga Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih setia bersama dengan kita. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz. Kita tutup perbincangan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.